Lompat tinggi telah dipertandingkan di Sukan Olimpik sebagai acara individu. Dimulakan seawal Olimpik pada zaman Greek, rekod pertama acara lompat tinggi ketiga di Scotland pada abad ke-19 dengan pencapaian atas 168 meter oleh peserta pada masa itu. Orang yang pertama berjaya melepasi paras 7 kaki dalam dunia ialah Charles Stumps dari Amerika dalam kejohanan Olimpik 1956. Peralatan diperlukan untuk lompat tinggi. Yang pertama ialah tiang lompat tinggi. 2 batang tiang diperlukan dan tidak boleh diubah semasa pertandingan. Seterusnya, palang lompat tinggi. Palang ini akan diletakkan pada tiang menerusi alat sokongan khas. Yang ketiga ialah kawasan mendarat. Tilang berspring atau bergetar boleh digunakan asal sesuai untuk pendaratan peserta. Seterusnya, jenis pakaian yang sesuai digunakan untuk acara lompat tinggi. Pemilihan pakaian memainkan peranan penting untuk menjamin keselesaan dan keselamatan atlet semasa bersukan. Pertama, atlet lompat tinggi perlu memakai kasut spike agar atlet dapat lari dan lonjakan yang baik. Yang kedua, penggunaan stoking penting untuk elakkan kaki atlet daripada melenceng. Ketiga, fabrik yang sesuai untuk baju dan seluar sukan ialah kain kapas, microfabric dan spandex. Bagi peserta perempuan, memakai sports bra dapat memberi keselesaan dan sokongan yang baik di bahagian dada semasa bersukan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akmal Hakim bin Abdul Rahman. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menerangkan fasa-fasa lakuan dalam acara lompat tinggi. Fasa-fasa lakuan acara lompat tinggi terbahagi kepada 4 fasa, iaitu fasa pertama adalah fasa penerjuan, fasa kedua, fasa lonjakan, fasa ketiga, fasa layangan dan fasa akhir sekali adalah fasa pendaratan. Fasa penerjuan. Fasa penerjuan adalah satu fasa di mana seseorang atlet atau individu melakukan larian terus atau curve menuju ke arah tiang penghalang. Seterusnya, fasa lonjakan. Fasa lonjakan ini merupakan fasa di mana individu atau atlet tersebut menggunakan kekuatan kakinya untuk melakukan lonjakan untuk melepaskan diri mereka daripada tiang penghalang tersebut. Okey, fasa layangan. Fasa layangan ini merupakan fasa di mana atlet tersebut sedaya upaya melayangkan seluruh tubuh badan dia daripada terkena tiang penghalang tersebut. Jikalau terkena tiang penghalang tersebut, lakuan yang dilakukan atlet tersebut dikira batal. Okey. Fasa akhir sekali adalah fasa pendaratan. Fasa pendaratan ini merupakan fasa di mana seluruh tubuh badan atlet tersebut mendarat ke tilam yang disediakan. Okey, mari kita tengok video yang disediakan oleh saya. Hai, salam sejahtera. Saya Erlin Dir akan menerangkan serba sedikit tentang drill latihan lompat tinggi. So, yang pertama ialah drill latihan lompat tinggi unsur maju. Drill latihan ini bertujuan untuk melatih atlet ataupun peserta lompat tinggi untuk melakukan gerakan-gerakan ringkas dan untuk menambah stamina. Yang pertama sekali ialah sebagai seorang atlet lompat tinggi, yang paling asas ialah kita harus warm up, jogging, berlari dan melakukan aktiviti-aktiviti sesuai dengan drill yang telah ditetapkan oleh jurulatih. Berikut merupakan contoh-contoh pergerakan untuk latihan unsur maju. Berikut merupakan perlakuan penuh dalam acara bagi seorang atlet lompat tinggi. Atlet lompat tinggi ini melakukan gaya flop dalam gaya lompatan beliau. Hai, saya Nur Amira binti Fakri akan membincangkan mengenai apakah langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lompat tinggi. Perlu diambil sebelum acara lompat tinggi ialah pelajar perlu memanaskan badan terlebih dahulu untuk mengelakkan berlaku sebarang kecederaan. Pastikan tempat pendaratan atau tilang yang digunakan untuk mendarat adalah selamat.
Tiang hendaklah ditempatkan rata agar tidak bergoyang atau mudah jatuh. Langkah keselamatan semasa aktiviti dijalankan ialah guru atau jurulatih perlu memerhati dan membawa penerangan kepada atlet jika ada sesuatu perkara yang boleh diperbaiki lagi dalam lakuan lompatan. Pelajar lain digalakkan untuk memerhati lakuan tersebut untuk mendapatkan teknik yang betul. Langkah keselamatan selepas acara lompat tinggi ialah pelajar hendaklah menyejukkan badan. Kemudian pelajar hendaklah menghantar semua peralatan yang telah digunakan ke stor sukan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahira binti Muhammad Saufi. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang peraturan dan kepegawaian dalam acara lompat tinggi. Lompat tinggi mempunyai peraturan dan undang-undang khusus yang telah ditetapkan oleh International Association of Athletic Federation IAAF yang harus dipatuhi oleh peserta dan pegawai yang terlibat di dalam acara ini. Antara peraturan asas dalam acara lompat tinggi ialah yang pertama, giliran peserta membuat percubaan akan dijalankan mengikut undian. Oleh itu, sebelum pertandingan bermula, pegawai akan mencabut undi untuk menentukan giliran peserta. Dan yang kedua, peserta perlu melonjak menggunakan satu kaki. Peraturan ini dilakukan sewaktu fasa lonjakan. Dan yang ketiga, jika peserta gagal untuk melompat atau melintasi palang sebanyak 3 kali berturut-turut, maka ini bermakna peserta telah terkeluar daripada pertandingan. Bagi menentukan pemenang lompat tinggi, sesiapa yang melepasi palang dengan ketinggian yang tertinggi akan diisytiharkan sebagai pemenang. Sekiranya terdapat keputusan seri, antara syarat yang boleh digunakan untuk memutuskan pemenang ialah peserta yang mempunyai jumlah lompatan yang paling sedikit pada ketinggian seri akan disebutkan sebagai pemenang. Bagi kepegawaian dalam acara lompat tinggi, bilangan minimum pegawai yang diperlukan adalah 4 yang terdiri daripada ketua pengadil, pegawai 2, pegawai 3, 4 dan yang terakhir ialah pegawai keselamatan. Kesemua pegawai ini akan bertanggungjawab untuk mengawal dan memastikan acara lompat tinggi dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna.